Bunga emas merupakan ufti yang dihantar 3 tahun sekali kepada Raja Siam dari wilayah jajahannya di Tanah Melayu, khususnya Terengganu, Kelantan, Kedah, Patani, Perak, Nongcik, Yala, dan Rangai. Ufti ini mengandungi 2 buah pokok kecil yang diperbuat daripada emas dan perak, disertakan dengan barang-barang mewah seperti senjata, kain dan hamba abdi. Antara sebab pemberian ufti ini adalah pemerintah Kedah pada abad ke-17 menganggap ia sebagai token persahabatan dan Raja Siam pula menganggap ia sebagai pengiktirafan terhadap kekuasaan mereka. Terdapat berbagai pendapat tentang peranan penghantaran bunga emas. Bunga emas bukan hanya menjadi hantaran dalam sejarah Tanah Melayu, malah menjangkau juga ke Burma dan negeri-negeri Indochina. Pada abad ke-19, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu telah menghadiahkan bunga emas kepada Thailand. Hadiah tersebut adalah sebagai tanda persahabatan dan pengakuan kuasa kerajaan Siam untuk melindungi negeri tersebut. Antara tahun 1840-an hingga 1909, Kerajaan Kedah menghadiahkan bunga emas pada Raja Siam setiap 3 tahun. Ianya merupakan simbol diplomasi dan politik yang membawa hasrat untuk memperkukuhkan hubungan persahabatan antara dua negara di samping sebagai ufti untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari Kerajaan Siam daripada ancaman luar. Hadiah sampingan lain juga turut diberikan seperti tombak dan lembing bersarung emas. 100 ekor gajah telah dikerah untuk membawa bunga emas dari Kedah ke Thailand. Bagi laluan darat, sebanyak 100 ekor gajah digunakan untuk membawa hadiah tersebut dari satu tempat pemeriksaan ke satu tempat pemeriksaan secara berganti. Ianya mengambil masa selama setahun untuk dibawa dari Kedah ke Bangkok, Thailand. Bagi laluan laut, ia boleh mengambil masa selama 6 bulan. Secara keseluruhan, sebanyak 18 bunga emas telah dihadiahkan kepada Kerajaan Siam. 2 daripadanya ialah bunga emas dan bunga perak yang masih disimpan di Istana Bangkok dan tidak dipamerkan kepada umum. Pembikinan bunga emas ini dibuat oleh tukang-tukang emas yang mahir. Rumah kediaman Kudin atau pihak peminat Paldi dijadikan pusat pembuatan dan pengumpulan bahan. Ciri dan reka bentuk bunga emas adalah seperti berikut. Pertama, penghantaran ke Bangkok ialah sepohon bunga emas dan bunga perak. Yang kedua, ketinggian pohon ialah 2 hasta 4 jari. Ketiga, 5 lapis ranting dari bawah ke pucuk. Keempat, daun emas jumlah 258 helai. Yang kelima, kuntuman bunga berjumlah 7 belah emas dan perak. Bagi adat menghantar bunga emas perlulah ditempa di dalam kota Sultan. Kemudiannya, ia perlu diarak mengelilingi bandar Kuala Terengganu dan dimasukkan ke dalam peti bersama-sama rotan segar dan kajang. Bunga emas tersebut hendaklah dihantar oleh 2 pembesar dengan menaiki perahu layar Terengganu. Mereka perlu singgah di Senggora dan diperiksa oleh ketua jajahan sebelum berlepas ke Bangkok sambil diiringi 2 jurubahasa Senggora. Bunga emas tersebut akhirnya dipersembahkan kepada Raja Siam secara terus dan hadiah lain akan diberikan kepada orang besar Siam. Bagi adat balasan kepada bunga emas tersebut, Raja Siam perlulah menyediakan hadiah dengan nilai yang sama dengan bunga emas kepada Terengganu. Hadiah tersebut dimuatkan di dalam perahu dikenali sebagai Skoci Siam bersama-sama garam dan diiringi oleh surat menghibah kepada Sultan Terengganu. Setibanya di Kuala Terengganu, warkah dan bahan persembahan dibawa naik ke rumah Datuk Penghulu Balai dan kemudiannya diarak dengan adat ke dalam istana. Portugis, Belanda dan British adalah kuasa besar yang pernah menjajah negara kita, malah mereka mungkin diiktiraf sebagai penjajah pertama di Tanah Melayu sebelum ketibaan bangsa asing lain. Cerita penjajahan Kerajaan Siam terhadap tanah air kita adalah catatan sejarah yang terlalu lama, malah ia berlaku sebelum kewujudan Melaka lagi. Kekuasaan Kerajaan Siam mula menonjol apabila pengaruh Kerajaan Majapahit mula merosot pada abad ke-14 dan sejak itu mereka mula melebarkan pengaruhnya dengan menjajah satu demi satu kerajaan kecil di sekitar wilayah mereka. Kekuatan mereka menyebabkan Kerajaan Siam berjaya melebarkan jajahannya sehingga semenanjung Tanah Melayu, iaitu sehingga ke Pulau Temasek atau dikenali sebagai Singapura, dan melantik Temagi sebagai wakil pemerintah mereka. Ketika itu, Melaka masih belum wujud dan para Meswara pula baru melarikan diri dari buruan musuhnya di Palembang.
Para Meswara melintasi lautan dan coba mendapatkan perlindungan daripada temagi di pulau itu. Bagaimanapun, keinginan Putra Raja itu untuk menguasai Temasi menyebabkan tercetusnya konflik antara para Meswara dengan Temagi yang mantijahkan kematian wakil kerajaan Siam itu. Kematian wakil mereka menyebabkan kerajaan Siam berang dan bala tentera segera dihantar ke Temasi untuk memburu para Meswara. Kabar kedatangan tentera Siam untuk menangkapnya menyebabkan para Meswara melarikan diri meninggalkan pulau itu. Selepas gagal menangkap Putera Raja itu, Siam terus menyimpan dendam terhadap para Meswara. Para Meswara berjaya membuka Melaka pada tahun 1400 dan kerajaan baru itu berjaya ditadbir menjadi wilayah yang cemerlang dan terkenal di kalangan pedagang asing. Dendam kerajaan Siam terhadap lelaki itu masih belum terlerai. Mereka masih mengingati yang para Meswara adalah lelaki yang menyebabkan kematian Temagi. Lalu Siam ingin menyerang dan menjajah Melaka, tetapi para Meswara memohon pendamaian dan bersetuju untuk menjadi negeri naungan Siam dengan menghantar 40 tahil emas pada kerajaan itu. Para Meswara sedar yang Melaka tidak akan menjadi negara merdeka selagi terpaksa menghantar Ufti ke Siam, menyebabkan dia mula menjalin hubungan dengan kuasa yang lebih besar, iaitu China. Kerajaan Siam kembali menyerang Melaka pada tahun 1456. Bagaimanapun, angkatan perang Siam yang menggempur dari Batu Pahat percaya dikalahkan pahlawan Melaka di bawah pimpinan Bendahara Tun Perak. Bagi menamatkan serangan dari Siam, Tun Perak menasihati Sultan supaya menjalinkan persahabatan dengan Siam. Jalinan persahabatan selain masalah dalam negara menyebabkan Siam tidak lagi menyerang Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kelekaan Siam tentang masalah negara mereka menyebabkan kerajaan Melaka berjaya mengukuhkan kekuasaan mereka tanpa sebarang halangan besar. Melaka semakin berkuasa dan meluaskan jajahannya sehingga ke Pahang. Selepas masalah dalam negara mereka berjaya diatasi, kerajaan Siam kembali berminat untuk terus menjajah tanah Melayu. Sejarah penjajahan Siam terhadap Terengganu bermula apabila kerajaan itu meminta bantuan ketenteraan dari Terengganu untuk menyerang Ligor pada tahun 1781. Bantuan itu menyebabkan kemenangan berada pada pihak Siam dan sebagai balasan terima kasih, mereka menyerahkan sebahagian harta rampasan perang kepada Terengganu. Tindakan itu menyebabkan terjalinnya hubungan persahabatan antara Terengganu dan Siam. Bagaimanapun, Siam mula menganggap yang penghantaran bunga emas oleh Terengganu kepada mereka bererti Terengganu adalah negeri yang berada di bawah naungan Siam. Selain Terengganu, Kedah adalah antara negeri jajahan Siam yang paling lama dan mereka terpaksa menghantar bunga emas kepada kerajaan asing itu pada setiap tahun. Pada tahun 1786, Sultan Kedah, Raja Abdullah, menawarkan Pulau Pinang kepada British tanpa kebenaran Siam, dan tindakan itu menimbulkan kemarahan Siam kerana pulau itu termasuk dalam wilayah Kedah yang dijajah Siam. Pada abad ke-18 juga, peperangan tercetus antara kerajaan Siam dengan Burma, dan kesan peperangan itu menyebabkan kerajaan Siam menjadi semakin lemah. Keadaan itu menyebabkan Kedah tidak lagi menghantar bunga emas ke Bangkok.